Okey, seterusnya untuk yang terakhir dalam pengiraan cukai pendapatan ni adalah bagaimana yang dikatakan sebagai taksiran cukai bersama. Taksiran cukai bersama ni adalah taksiran yang dikeluarkan oleh suami ataupun isteri. Okey, individu ni dah berkahwin. So, contoh kalau suami, dia ada isteri. Jadi, isterinya bekerja, dia pun bekerja. Jadi, dia sebagai suami, dia yang buat taksiran. Taksiran bersama ni maksudnya pendapatan dia bersama dengan pendapatan isterinya dicampurkan sekali. Lepas tu, dia ikut step yang sama. Tolak pengecualian, tolak pelepasan, kira cukai, tolak rebat, sama. Cuma taksiran cukai bersama ni bermaksud yang jumlah pendapatan tahunan suami dan isteri itu dicampurkan bersama. Okey? So, yang tu maksud cukai taksiran bersama. Okey, apa pula taksiran cukai berasingan? Taksiran cukai berasingan ni maksudnya individu yang dah berkahwin tapi suami buat asing, isteri buat asing. Maksudnya isteri buat taksiran, suami buat taksiran. Masing-masing buat masing-masing. Okey? Okey, so kita tengok contoh untuk lebih faham. Okey, dekat sini kita ada situasi di mana pada tahun 2020, Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000. So, RM53,000 gaji Encik Rajan, RM57,000 gaji isterinya. Mereka masing-masing telah mendermakan RM500 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Ingat derma 500 ni masing-masing, maksudnya setiap orang. Encik Rajan derma 500, isteri dia pun derma 500. Okey. Seterusnya, berikut ialah pelepasan yang hendak dituntut. Okey, so di bawah ni adalah pelepasan yang dituntut oleh Encik Rajan dan isterinya. So kita ada Encik Rajan dulu untuk diri sendiri RM9,000, untuk gaya hidup RM2,500, insurans hayat RM5,830, insurans perubatan RM2,650. Okey, itu ialah tuntutan pelepasan oleh Encik Rajan. Manakala isterinya pula menuntut untuk melepaskan diri sendiri gaya hidup RM2,700, insurans hayat RM6,000, insurans perubatan RM2,570. So, awak kena hati-hati tengok dekat sini ada amount yang melebihi had. Jadi, masa kita nak buat penolakan sekali lagi, yang mana amount lebih daripada had tu awak kena ambil sebanyak had itu sahaja. Okey, tak boleh ambil sebanyak mana yang dituntut. Okey, so soalan, hitung jumlah cukai pendapatan. Kita nak kira jumlah cukai pendapatan Encik Rajan dan isteri dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. So, kita kena buat dua. Dia nak kita compare dekat sini. Kalau guna taksiran cukai bersama, berapa jumlah dia kena bayar. Jika dia pakai kaedah cukai berasingan, macam mana berapa yang dia kena bayar. Okey, so itu A. Okey, penyelesaian dia, kalau kita tengok dekat sini, kita gunakan jadual supaya mudah kita nak tengok perbandingan. So, cikgu buat jadual lah. Okey, jadual berikut menunjukkan jumlah cukai pendapatan Encik Rajan dan isterinya bagi cukai taksiran bersama. Kita tengok dulu untuk taksiran cukai bersama. So, maksud bila bersama, suami dan isteri. Kita campur sekali lah. Maka, apa yang awak boleh lihat dekat sini, pendapatan Encik Rajan tadi RM53,000 ditambahkan dengan pendapatan isterinya RM57,000. Maka, dapatlah jumlah pendapatan sebanyak RM110,000. Okey, seterusnya kita buat macam biasa.
cari ada tak pengecualian cukai. So ada kan, mereka membuat derma. So derma tadi pun kita campurkan. So tadi Encik Raja 500, isterinya 500. Jadi jumlah derma adalah sebanyak RM1,000. Okey, 1,000. Okey, seterusnya pelepasan pula. Kita tengok pelepasan. Okey, untuk pelepasan, okey, yang ini ni dia tak boleh tambah. Hanya seorang sahaja yang layak menuntut pelepasan. Okey, untuk pelepasan pula, kita tengok dekat sini. Okey, untuk pelepasan individu ni hanya layak dapat RM9,000 sahaja. Okey, walaupun untuk kedua-dua ni, maksudnya walaupun jumlah pendapatan itu telah ditambah, maksudnya ada 2 orang, tapi pelepasan yang layak dituntut untuk individu hanya untuk 1 orang. So, maksudnya individu layak dilepaskan RM9,000 sahaja. Seterusnya untuk gaya hidup. Okey, gaya hidup dia ada had. Had dia adalah RM2,500. So, kalau kita tengok dekat soalan, gaya hidup Encik Rajin tuntut RM2,500. Manakala isterinya RM2,700. Kalau dua-dua ni kita tambahkan, so jumlahnya adalah RM5,200. Jadi, okey, memandangkan had hanya RM2,500 saja, maka yang boleh ditolak di sini hanya RM2,500. Tidak boleh tolak sebanyak RM5,200 tu, tak boleh. Okey. Sebab had hanya RM2,500. Okey, sama juga macam insurans hayat, had RM7,000. So kalau kita tengok insurans hayat untuk Encik Rajan, okey, ada RM5,830. So RM5,830, kita tambah dengan isteri dia tuntut insurans hayat RM6,000. So kalau kita tengok kat sini, jumlah dua-dua tuntutan ni adalah RM11,830. Okey, RM11,830 melebihi had RM7,000 lebih. Jadi dia hanya layak dapat RM7,000 sahaja. Okey, sama juga seperti insurans perubatan, had RM3,000. So kita tengok kat sini, Encik Rajan RM2,650. Isteri dia tuntut RM2,570. So bila kita tambahkan kedua-dua ni, jumlahnya akan melebihi RM3,000. Jadi, okey, yang layak dituntut hanya sebanyak RM3,000 sahaja. Tak boleh lebih. Okey. So kat sini kalau kita tengok, okey, dah dapat tadi jumlah pendapatan, so kita tolakkan dengan pengecualian cukai dan pelepasan cukai, maka pendapatan bercukai kita dapat di sini sebanyak RM87,500. Okey. So RM87,500 melebihi RM35,000. So kita tengok di sini dia memang tidak layak mendapat rebat cukai, tak layak dapat. Okey, step yang keempat, kita nak kira cukai. Okey, tadi step yang pertama kita hitung jumlah pendapatan bercukai. Lepas tu kita tolakkan pengecualian. Kita tolakkan pelepasan. Okey, kita dapat pendapatan bercukai. Lepas tu yang keempat, kita kena kira cukai. Bila dapat pendapatan bercukai, terus kita lihat kepada jadual kadar cukai. Okey, so jadual kadar cukai menunjukkan, okey, 87,000 kan? Okey. So 87,000 dia berada di banjaran ini. Okey. So maksudnya untuk 70,000 pertama, Encik Rajan perlu membayar 4,600 dan bakinya perlu didarabkan dengan kadar 21%. Okey. So kita tengok tadi cukai dasar adalah sebanyak 4,600. Cukai atas baki, so kita tolak baki 87,500 tolak 70,000 dapat 17,500. So 17,500 ini darab dengan 21%, maka kita dapat 3,675
ringgit. Okey. Seterusnya rebat tadi dah tengok dia tak layak. Okey. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah sebanyak RM4,600 tambah RM3,675 tolak sifar rebat. So jumlah cukai yang perlu dibayar adalah sebanyak RM8,275. RM8,275. Ini sekiranya dia membuat taksiran cukai secara bersama. Okey. Kita tengok pula sekarang, sekiranya Encik Rajan dan isterinya mentaksir cukai itu secara berasingan. Maksudnya Encik Rajan taksir sendiri, isteri dia pun taksir sendiri. Okey, kita tengok So kita mulakan dengan Encik Rajan dululah, suaminya. So jumlah pendapatan Encik Rajan adalah sebanyak RM53,000. Okey, tolak dengan pengecualian. Pengecualian adalah derma yang dibuat oleh Encik Rajan sebanyak RM500. Okay, and then tolak pelepasan. So pelepasan tadi kita tengok Encik Rajan memohon untuk individu RM9,000. Okay, tengok balik. RM9,000, gaya hidup RM2,500. Okay, gaya hidup RM2,500. Insurans hayat dia RM5,830. Okey, kurang daripada had ni. Kurang. So bila kurang dia layak dapat semua ni lah, RM5,830. Insurans perubatan RM2,650 pun layak dapat semua sebab masih lagi kurang daripada had. Okey, so bila kita tolak semua, maka kita tengok okey, jumlah pendapatan, tolak pengecualian, tolak pelepasan, maka cukai, pendapatan bercukai bagi Encik Rajan adalah sebanyak RM32,520. Okey, awak tengok sini, RM32,000 kurang daripada RM35,000. Maka Encik Rajan layak mendapat rebat cukai. Kat situ dah ada kelebihan. Okey. So kita pergi kepada pengiraan cukai. Maka kita tengok banjaran mana ni? RM32,000. RM32,520. Okey, kita tengok RM32,000 berada pada banjaran ini. Okey, maka untuk cukai dasar RM20,000 yang pertama adalah sebanyak RM150 dan bakinya perlu didarabkan dengan 3%. Jadi kalau kita tengok dekat sini, cukai dasar adalah sebanyak RM150. Okey, baki daripada RM20,000 tadi, so RM32,520 tolak dengan RM20,000, maka kita dapat baki RM12,520. Jadi baki RM12,520 ini kita darabkan dengan 3%. Maka kita dapat nilai adalah sebanyak RM375.60. Okey. So, kita tengok rebat. Okey, tadi pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000. Maka dia layak dapat rebat RM400. Okey. So, cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah RM150 tambah dengan RM375.60 tolak dengan rebat. So, dapatlah cukai pendapatan yang perlu dibayar sebanyak RM125.60. Awak tengok compare. Tadi kalau buat bersama RM8,275 dia kena bayar. Tapi sekarang bila dia buat berasingan, okey, dia saja baru RM125.60. Okey? So, ini baru Encik Rajan. Kita tengok pula okey, cukai yang perlu dibayar oleh isterinya. Okey, pendapatan isterinya RM57,000. Okey, tinggi sikit daripada Encik Rajan. Okey, pengecualian cukai, so dia ada derma tadi RM500, so kita tolak RM500. Untuk pelepasan, so kita tengok pelepasan individu dia layak dapat RM9,000. Okey, gaya hidup ni isterinya tuntut RM2,700. Sedangkan hadnya adalah RM2,500 saja.
So, dia hanya layak dapat 2,500 sahaja. Okey. Walaupun dia dah belanjakan 2,700. Okey, insurans hayat 6,000 layak dapat semua. Insurans perubatan 2,570. So, dia layak dapat semua. Okey. So, pendapatan bercukainya setelah kita tolakkan daripada jumlah pendapatan, so kita dapat RM36,430. Okey, so 36,000 lebih daripada 35,000, maka isteri Encik Rajen tidak layak mendapat rebat cukai. Okey, so kita tengok jadual kadar cukai 36,430. Okey, untuk pendapatan bercukai isterinya, okey, berada pada banjaran ini. Okey, so untuk 35,000 yang pertama, isterinya perlu membayar 600 dan baki berikutnya dia perlu didarabkan dengan 8%. Okey, so kita tengok dekat sini. Cukai dasar yang perlu dibayar oleh isterinya 600 tadi. Baki itu kita tolak 36,430 tolak 35,000. So dapat 1,430. Maka jumlah ini kita darabkan dengan 8%. Maka kita dapat RM114.40. Okey. Dan di sini rebatnya adalah kosong sebab dia tak layak dapat. Okey, maka cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh isteri Encik Rajen adalah sebanyak RM600 tambah dengan RM114.40 tolak dengan sifar rebat, maka jumlahnya adalah RM714.40. Okey, ini Encik Rajen, ini isterinya. So, kalau kita nak total, nak jumlahkan, okey, baru dapat RM840. Okey, dibandingkan dengan, awak tengok kat sini kalau kita buat perbandingan, taksiran secara bersama, 8,275. Beza sangat banyak. Okey, so berbeza sangat-sangat jika buat taksiran bersama ataupun secara berasingan. Jadi, pilihan di tangan anda, pilihlah. Awak rasa nanti bila dah berpasangan nak buat secara bersama ataupun berasingan. Tak kisah. Okey, jadi untuk soalan B, dia tanya, antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajen dan isterinya? Jelaskan jawapan anda. Okey, so untuk soalan B, penyelesaian dia, okey, dah telah-telah lah kan. Takkan nak membazir duit kan sampai 8,000. Maka taksiran cukai berasingan lebih sesuai. Kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar, okey, cukai pendapatan yang perlu dibayar ni jauh lebih rendah. Iaitu hanya RM840 berbanding dengan RM8,275 melalui taksiran cukai bersama. Okey, so itu cara memberi jawapan untuk soalan B. Okey, so itu saja pengiraan untuk cukai pendapatan. Jadi cikgu akan sambung untuk next class bagi mengira cukai yang lain. Okey, sekian, terima kasih.